Hadis kita pada pagi ini insya-Allah hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. Muka suratnya 150 insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ubadah bin As-Samit. Di dalam nota kita yang ke-7 ya, dalam nota yang ke-7. Wa an Ubadah bin As-Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa ibnu amatihi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati ath-thamaniyati sya'a. Ubadah bin As-Samit meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya, dan bahawasanya Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya, dan anak hamba perempuannya, juga kalimahnya yang telah disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan bahawasanya syurga dan neraka itu benar. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga melalui mana-mana 8 pintu syurga yang dikehendakinya. Itulah mafhum hadis. Mafhum hadis kita pada pagi ini, dan ini nampaknya adalah hadis yang terakhir dalam nota kita ni. Dalam nota kita ni ia adalah hadis yang terakhir, hadis yang ke-24. Seperti mana biasa dalam nota-nota yang lain, berkenaan dengan sahabat itu biasanya kita ada pengenalan tentangnya. Berbeza dengan di sini Ubadah bin As-Samit, tidak ada nota kaki berkenaan dengan latar belakangnya. Sebabnya ialah sebenarnya Ubadah bin As-Samit ini hadisnya kita telah temui pada hadis 16 yang lalu. Kalau kira nota ni, nota yang ke-6, ini yang ke-7. Di sana sebenarnya kita telah sebut dah. Jadi cara sayanya dalam Mishkat ini, nota Mishkat ini, mana yang sudah kita tulis dah tentang sahabat apa semua tu, kita tidak akan ulangi lagi. Jadi perlulah dirujuk kepada nota yang telah ada lah, yang telah berlalu. Macam di sini pada
Hadis 16, nota 139. Saya pun tak ada bawa nota 6 itu, tapi dalam simpanan saya dalam laptop ni ada serba sedikit tentang Ubadah bin As-Samit. Mungkin elok sepintas lalu sekali lagi saya sebutkan berhubung dengan Ubadah bin As-Samit ini. Ubadah bin As-Samit, nama lengkapnya Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani. Al-Ansari merujuk kepada kalangan Ansar. Ia bukan dari kalangan Muhajirin, sahabat Muhajirin bukan, tapi dari kalangan Ansar. Seperti mana kita maklum, kalangan Ansar ini dia terbahagi kepada dua golongan besar, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi Ubadah bin As-Samit ini ia termasuk dalam puak Khazraj. Sebab itulah dalam nama dia pengenalan dia disebut Al-Khazraji, Al-Ansari Al-Khazraji, makna dari puak Khazraj. Al-Madani maksudnya yang tinggal di Madinah. Seperti mana biasa, kalau orang Arab ni dia banyak guna nama, kita panggil nama kunyah, nama panggilannya, iaitu menggunakan Abu atau Ibnu. Kalau dia tu ayah, anak dia ada nama apa-apa, jadi dia sebut Abu, lepas tu sebut nama anak dia, itu dikatakan kunyah. Seperti mana orang lain juga, Ubadah bin As-Samit ini ada kunyahnya yang tersendiri. Kunyahnya ialah Abul Walid. Abul Walid. Abul Walid, ya. Itu kunyahnya. Padahal benda ni sudah ada sebenarnya. Kalau boleh rujuk sedikitlah pada nota 6 tu. Tapi mungkin yang baru, yang tidak ada nota tu mungkin susah nak dapat. Kena dapatkan nota tu lah. Bahawa adalah di situ pada nota 139. Ubadah bin As-Samit ini seorang sahabat yang sangat istimewa. Keistimewaannya terletak pada penglibatannya dalam peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membela Islam, Ubadah banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar itu. Misalnya, dia adalah antara sahabat Ansar yang ikut serta dalam 2 perjanjian Aqabah. Orang yang ikut satu saja tu perjanjian Aqabah tu pun satu istimewa dah, kelebihan dah. Apalagi kalau dalam kedua-dua perjanjian Aqabah yang berlaku sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sebagai tanda sokongan dan jaminan golongan Ansar untuk membela dan mempertahankan Nabi SAW apabila Nabi berhijrah ke Madinah nanti. Jadi itu tanda sokongan. Ini dia termasuk salah seorang. Begitu juga kalau kita maklum, Nabi SAW ni peperangan yang pertama dia, ghazwah yang pertama dia yang besar, ghazwah Badar, masyhur tu. Lepas tu baru ada ghazawat atau peperangan yang lain yang diikuti oleh Nabi SAW. Jadi Ubadah ini dalam peperangan yang pertama lagi dia ikut serta. Peperangan Badar tu pun dia ada. Sebagaimana kita maklum, sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu sangat istimewa, sangat tinggi kedudukannya. Kita panggil ahli Badar. Ahli Badar. Kalau seorang tu sahabat saja pun sudah istimewa dah. Ini kan pula dia ni terlibat dalam 2 perjanjian Aqabah, kemudian ikut serta dalam perang Badar dan perang-perang yang lain selepas itu. Dia masuk semuanya. Jadi ini orang yang hebat lah. Pada malam Aqabah tu, dia merupakan salah seorang naqib
ketua. Bagi beberapa kumpulan tu, dia ada banyak kumpulan, dia salah seorang ketua pada malam Aqabah itu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Ubadah telah diutuskan ke Syam untuk berkhidmat sebagai hakim dan guru. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar hantar dia ke Syam. Kita kena maklum, kena tahu bahawa Syam ini dalam istilah lama, kitab-kitab lama, luas. Dia bukan macam Syam sekarang ni, Syria tu. Dia termasuk Lebanon tu, Israel sekarang ni, Jordan, itu semua termasuk dalam Syam. Bahkan Palestin itu pun termasuk juga dalam Syam pada ketika itu. Jadi luaslah wilayah Syam itu. Hantar sebagai apa? Sebagai hakim dan sebagai guru. Beliau menetap di Hims. Kemudian berpindah ke Palestin dan meninggal di dunia di Ramlah, atau orang panggil Ramallah. Ramlah tu kalau zaman dulu disebut Ramlah gitu. Yang terkenal dengan nama Ramli tu kan, kita ramai nama Ramli. Ramli itu sebenarnya merujuk kepada Imam Ramli. Ramli itu dia orang sini lah, orang sini, orang Ramlah tu orang panggil Ramli. Siapa saja pun yang duduk situ Ramli lah. Tapi yang maklum di kalangan kita, Ramli itu Imam Ramli, iaitu pengarang kepada kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhajut Talibin, syarah Minhaj. Itulah Imam Ramli. Dia orang sini lah. Jadi di sini ramai ni ulama-ulama besar. Dikatakan beliau meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 34 Hijrah. Baitul Maqdis, atau boleh juga kita sebut Baitul Muqaddas. Di sini saya tulis Baitul Muqaddas, betul juga. Baitul Maqdis pun boleh, Baitul Muqaddas pun boleh. Cuma jangan kata Baitul Muqaddis, sudahlah. Kalau Baitul Muqaddis salah lah. Tapi dalam pada ramai orang mengajar ni pun masih lagi kadang-kadang kita dengar dalam radio, dalam TV, pengacaranya tu dia sebut Baitul Muqaddis. Itu silap lah. Sepatutnya diperbetulkan. Sebab makna dia salah. Baitul Muqaddis maknanya rumah yang mensucikan. Jadi rumah tu sendiri boleh mensucikan, menyucikan jiwa mana. Tak ada macam tu. Bukan begitu. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan, dikatakan sebagai rumah suci. Baitul Maqdis sama juga. Ketika berusia 72 tahun. Itu satu pendapat. Ada juga yang menyebutkan beliau hidup hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyah lewat lagi lah. Lepas pada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Lama lagi selepas itu. Ada dua pendapat. Beliau merupakan salah seorang dari pengumpul Al-Quran semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Tarikhus Saghirnya. Imam Bukhari sebut ini salah seorang Jami'ul Quran. Dan Ibnu Sa'ad daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ubadah bin As-Samit seorang tinggi orangnya, gambaran rupa paras dia tu, susuk tubuhnya tinggi, sasa, orangnya kuat lah, nampak hebat lah. Cantik dan luas pengetahuannya. Sa'id bin Ufair berkata tingginya adalah 10 jengkal. Jadi kalau pakai jengkal 10 jengkal. Jengkal siapa dia? Kalau jengkal kita pun tinggi juga. Kalau jengkal orang yang Arab yang lebih tinggi lagi, panjang lagi lah.
Jadi 10 jengkal, mana tinggi sikit daripada orang-orang lain. Kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat ini, biasanya disebut juga ketinggiannya macam mana, rupa parasnya itu disebut. Yang masyhur di kalangan sahabat ialah 2 orang, ramai lagi yang tinggi, antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang cantik itu. Dikatakan dia ni Yusuf umat ini, Jarir. Itu tinggi. Sayyidina Umar tinggi, orangnya tinggi, sehingga disebutkan dalam kitab-kitab, kalau di kalangan ramai beribu-ribu orang pun akan nampak dia tu lebih tinggi daripada orang lain. Antara yang tinggi, termasuklah yang tinggi Ubadah bin As-Samit. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 181 hadis, dengan 6 daripadanya diambil oleh Bukhari dan Muslim. 181. Banyaklah hadis. 181. Diriwayatkan 6 daripadanya Bukhari dan Muslim sama-sama ambil. 2 daripadanya Bukhari sahaja. Daripada 181 itu 2 daripadanya Bukhari saja, ada dalam Bukhari saja. Dan 2 daripadanya lagi Muslim sahaja. Itu dari segi pembahagian kedudukan hadisnya di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi adapun riwayat ini yang kita baca ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kita baca ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita perlu tahu juga bahawa dalam kitab Mishkat kita ni, kalau dalam bab akidah iman ini, di bahagian awal ni kan boleh katakan Bukhari Muslim saja. Bukhari Muslim atau Bukhari saja, kadang-kadang Muslim saja, lafaz yang diambil itu rujukan. Nanti di dalam bab-bab akan datang kita akan berjumpa dengan riwayat-riwayat pengarang-pengarang yang lain lagi selain daripada mereka berdua. Jadi dalam kitab iman ini, kenapakah pengarang kitab Mishkat dia ambil daripada Bukhari dan Muslim saja untuk menunjukkan ini soal akidah. Soal akidah mesti kena kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Sebab itu diambil daripada Bukhari dan Muslim. Kalau bab-bab lain akan kita berjumpa lah. Fasal kedua, fasal ketiga, fasal pertama Bukhari dan Muslim. Fasal kedua terdiri daripada hadis-hadis yang secara keseluruhannya bertaraf hasan. Fasal ketiga tu ada macam-macam. Tapi dalam kitab iman ni, membicarakan iman ini, fasal pertama, fasal kedua pun dia daripada Bukhari dan Muslim. Kebanyakannya boleh katakan umumnya begitu. Untuk menunjukkan perbezaan, ada perbezaan di antara riwayat Bukhari dan Muslim dengan riwayat-riwayat orang-orang lain. Kemudian kita kembali kepada hadis kita yang kita baca hari ini. Kata Ubadah bin As-Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya, dan seterusnya seperti yang kita telah baca tadi. Seperti yang kita telah baca tadi. Jadi di sini
disebutkan betapa pentingnya untuk menjadi seorang Islam, dia kena bersyahadah. Syahadah itu syarat permulaan lah, syarat permulaan, syarat pertama. Jadi bila kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu syahadahnya. Tapi di sini kalau kita perhatikan dia ada tambah tu. Tambahan ini sebab ada kaitan dengan apa yang akan disebutkan nanti iaitu berkenaan dengan Isa bin Maryam dan Maryam ibunya itu sendiri. Mana lebih ditekankan di sini berkenaan dengan orang-orang Kristian atau orang-orang yang syirik lah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi sebab itu ada tambahan di situ, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dalam syahadah biasa kan tak ada tu, walaupun tak ada, memang maksudnya begitu juga. La ilaha illallah tu sendiri, tiada Tuhan melainkan Allah, sudah menafikan yang lain-lain selain daripada Allah. Yang ada Allah sahaja. Tetapi disebut wahdahu la syarikalah ini sebagai takkid, untuk menguatkan lagi makna illallah itu, melainkan Allah. Jadi yang adanya Allah sahaja, Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam setengah-setengah syahadahnya biasanya disebut juga wa anna muhammadan atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sahaja. Di sini ada tambahan juga abduhu wa rasul, berdasarkan setengah-setengah syahadah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam tahiyat tu. Syahadah dalam tahiyat tu pun ada juga begini, ada juga begini, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ada abdu di sini pun lebih dia nak tumpukan kepada golongan Kristian sebenarnya, lebih nak ditumpukan kepada golongan Kristian yang menganggap Isa itu bukan hamba Allah, tetapi salah satu daripada tiga Tuhan, salah satu daripada tiga Tuhan. Lebih ke situlah. Padahal kalau kita tak kata begitu pun, orang-orang yang bersyahadat tanpa abduhu itu bukan bermakna dia menganggap, dia tidak menganggap Muhammad itu sebagai abdu, sebagai hamba Allah. Dia tetap menganggap begitu juga. Tetapi di sini penekanannya untuk orang-orang yang macam golongan Kristian itu. Jadi sebagai pengajarannya daripada hadis ini, kalau orang-orang kafir seperti orang-orang Kristian itu, cara dia syahadahnya berbeza sedikit, berbeza sedikit. Dan syahadah yang macam ni lebih baik diajarkan kepadanya, lebih baik, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tambah lagi wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini tambah lagi.
kepada orang Kristian kalau nak masuk Islam. Tapi kalau dia tak sebut begini pun, ajar syahadah yang biasa tu, boleh juga, memadai dah. Memadai dah. Tapi kalau ajar yang macam ni, mengikut setengah-setengah ulamanya, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab mereka ada masalah yang berbeza daripada orang lain. Itu ada masalah. Nak menghilangkan penyakit itulah, nak kikis yang itu, maka disebutkan lebih sedikit. Apalagi mereka itu, kalau nak kiranya mengikut Rasul yang paling hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling baru dah sebelum pada Nabi kita. Kira-kiranya pengikut dia tu ramai lah, nak banding dengan sebelum tu. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun, agama Kristian, penganut agama Kristian tu ramai, bandingkan dengan penganut agama-agama lain. Jadi kita kena pastikan apa masalah mereka itu. Kenapa mereka itu jadi golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng? Kenapa? Jadi kerana, cuba kita perhatikan di sini disebut Muhammad abduhu wa rasul, hambanya dan rasulnya. Dan Isa juga Abdullah, hamba Allah. Dia tidak sebut wa anna Isa Rasulullah atau Rasuluh, tidak, tapi dia sebut Abdullah tu. Kenapa? Sama juga. Sebabnya masalah yang sama juga. Kita ada nota di situ ya, boleh lihat pada muka surat yang sama tadi, nota 192. Kalau ada nota ni boleh tengok tu, iaitu dan anak hambanya. Isa itu hamba Allah, rasulnya, dan anak hamba perempuannya. Anak hamba perempuannya, yakni hamba perempuan Allah. Wa kalimatu, juga kalimahnya, alqaha ila Maryam, yang telah disampaikannya kepada Maryam. Wa ruhum min, serta ruhnya, ruh daripadanya. Jadi daripada sini kalau kita tengok ada situ nota tu, iaitu Maryam binti Imran, mak kepada Nabi Isa tu Maryam binti Imran. Menurut Al-Ubbi, salah seorang pensyarah kitab Sahih Muslim, di sini disebutkan hamba Allah dan anak hamba perempuannya. Amah itu maksudnya hamba perempuan. Wabnu amatihi, amah maksudnya hamba perempuan. Kenapa disebutkan begini? Nabi sebut begini untuk menolak kepercayaan orang-orang Kristian yang beriktikad bahawa Isa alaihissalam adalah anak Allah. Jadi bila sebut hamba Allah, dia bukan anak Allah lah, tapi dia tu hamba Allah. Dalam satu konsep yang dipanggil atau dikenali dengan Trinity. Trinity. Ia juga menolak kepercayaan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Isa sebagai Rasul Allah. Orang Yahudi tak terima, sebahagian daripada mereka tak terima Isa ini sebagai Rasulullah, dan menuduh ibunya Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan sumbang, yang ini telah berzina. Dia kata mak Nabi Isa ni telah berzina dengan satu orang yang dikenali dengan Yusuf An-Najjar. Dikatakan begitu. Jadi Nabi Isa ni anak haram di satu pihak, anak-anak zina di satu pihak, orang Yahudi juga.
Jadi Nabi Isa ni diutuskan kepada orang Yahudi lah, pada Bani Israel. Tapi sebahagiannya menganggap dia ni sebagai Tuhan, satu daripada 3 Tuhan, dan ibu dia tu Tuhan juga. Sehingga Tuhan tanya dalam Quran disebut apa ni, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Tuhan tanya, dia tahu dah, di hari akhirat nanti dia tanya depan orang ramai. Tuhan tanya Nabi Isa, adakah engkau ajar kepada manusia ittakhiduni wa ummiya, kamu ambillah aku dan ibuku ilahain, sebagai 2 Tuhan selain Allah. Adakah kamu ajar begitu? Nabi Isa kata, manalah dia ajar, dia tak ada. Dia tidak ajar macam itu. Yang dia ajar seperti Nabi-Nabi lain ajarlah. Dia hamba Allah. Allah tidak ada kongsinya, tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah dalam ayat tu. Kalau kita perhatikan dialog yang sudah diceritakan berlaku, sudah dicerita, supaya semua dengar. Semua yang ada tu, yang hadir semuanya ada. Yang mana-mana kalau kita hidup dalam dunia ni kan, ada yang mati, ada yang tak lahir lagi. Tapi kalau di mahsyar nanti semua ada, semua hidup sekali dalam satu masa. Jadi tanya, adakah kamu ajar begitu? Nabi Isa kata, tidak, manalah dia ajar begitu. Aku pun sementara ada bersama mereka saja, aku boleh kawal setakat kemampuan aku. Bila falamma tawaffaitani kunta antar raqib alayhi, bila kau ambil aku, bawa aku pergi, aku tak dapat buat apa-apa dah terhadap mereka. Jadi penyelewengan itu berlaku selepas daripada tidak adanya Nabi Isa, dan ia tidak termasuk dalam ajaran Nabi Isa. Dia tidak pernah ajar dia sendiri Tuhan, dan ibunya Tuhan, tak pernah ajar. Dia tak pernah ajar begitu. Di satu pihak menganggap dia tu Tuhan, orang Bani Israel. Apa ni, Nabi Isa tu pun dari kalangan Bani Israel juga, samalah bangsanya. Di satu pihak yang lain ada sekumpulan besar pula orang-orang Yahudi, dia tak mau terima Nabi Isa tu sebagai Rasulullah. Apatah lagi nak kata Nabi Isa tu sebagai Tuhan, dia tak terima. Bahkan Nabi Isa tu anak zina dia. Anak zina. Ibu dia tu orang jahat. Ini pandangan orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Orang jahat. Jadi Islam ni mari, Quran mari membersihkan semua tu. Nabi Isa orang baik, ibunya juga orang baik, tak pernah melakukan perbuatan sumbai macam tu. Ini semua berlaku dengan kehendak Allah. Dia lahir tanpa bapa. Islam, Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel, membersihkan sejarah itu yang telah diselewengkan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi mereka sendiri. Kalau nak kira, Bani Israel ni kemuncaknya apabila dia jadi semangat kebangsaan dia tu begitu tebal, dia jadilah Yahudi, jadi agama Bani Israel itu. Tapi dalam pada dia tu terlalu taksub dengan bangsa dia, dia tidak dapat menjaga Nabi-Nabi dia sekalipun. Itu malangnya. Malangnya. Sebab itulah Yahudi ini terkutuk, dikutuk oleh Allah SWT, dilaknat oleh Allah. Sebab kalau nak kira dengan semangat kebangsaan dia, sepatutnya dia bersihkanlah Nabi-Nabi dia tu, tonjolkanlah sebagai orang-orang yang baik. Tidak, ditonjolkan sebagai orang-orang yang jahat. Itu pun dia tidak dapat jaga. Padahal kemuncak manusia ni kalau nak jaga, jagalah pemimpin tu, jagalah ketua tu. Tiba-tiba begitu. Bukan satu dua cerita yang macam ni.
Dan benda ni bukan kita kata dongeng-dongeng, tidak. Memang ada di dalam kitab Bible yang ada sekarang ni pun. Sebab itu orang Kristian ke orang Yahudi, kalau dia tu ikhlas betul, dia sepatutnya banyak-banyak terhutang budi kepada Islam. Dia tak mungkin ada rasa benci terhadap Islam. Sebab apa? Islam banyak jasanya kepada mereka. Islam membersihkan bangsa mereka, pemimpin-pemimpin daripada bangsa mereka sampai jadi orang molek, orang yang baik-baik, yang mereka telah musnahkan, rosakkan imejnya. Jadi di mana ada kebencian terhadap bangsa tu? Muhammad ni, Arab ni benci kepada bangsa Bani Israel, tak timbul soal itu. Bahkan orang yang kata begitu, orang yang tak tahu cerita sebenar. Yang sebenarnya Quran, Nabi Muhammad membersihkan Nabi-Nabi. Tapi mereka sendiri dalam kitab suci pula tu, bawa cerita Nabi Isa dia begini-begini. Bahkan Nabi-Nabi yang lain pun ada dalam Bible yang ada sekarang ni pun macam tu. Nabi Ya'qub bergusti dengan Allah, gusti, lawan gusti dengan Tuhan, kalah Tuhan. Nabi Daud tengok isteri orang duduk mandi, dia duduk atas istana, dia tengok orang isteri orang duduk mandi. Panglima dia, isteri panglima dia Uriah Hiti sedang mandi di sungai, dia berkenan, jatuh hati, dia pun panggil. Itu dalam kitab Bible yang ada sekarang pun ada sebut benda-benda macam tu. Dia panggil, dia tanya siapa ini. Selesai begitu, dia melakukan perbuatan jahat, sumban dengan isteri Uriah Hiti. Kemudian dia hantar panglima dia tu pergi ke satu medan perang yang tak mungkin selamat lah kalau pergi. Mati, memang mati pun bila pergi. Bila mati dia kahwin. Kahwin tu setelah mengandung dah. Mengandung dah. Isteri Uriah mengandung dah. Dan anak tu, siapa anak tu yang dapat? Itulah Nabi Sulaiman. Tengok sampai begitu sekali gambaran buruk yang diberikan oleh Bani Israel, terutamanya orang Yahudi ni, terhadap Nabi-Nabi mereka. Mana Islam cerita macam tu? Mana Nabi Muhammad yang tidak sebangsa dengan mereka tu cerita begitu? Tak ada. Dia cerita dia orang-orang yang mulia. Tengok dalam Quran. Jadi dipuji dalam Quran itu. Nabi Daud pun dipuji, Nabi Sulaiman pun dipuji, dan disebut sebagai Nabi. Mereka tak terima dua orang itu sebagai Nabi pun. Yang dia terima sebagai raja saja. Islam baiki, ubah. Ya, sebetulnya mereka ni semua orang baik-baik. Tetapi sikap melampau lah. Sikap melampau manusia ni kadang-kadang bila dia berlebihkan seseorang tu sampai ke peringkat Tuhan. Kadang-kadang bila dia rendahkan, jatuhkan seseorang tu, jadi sehingga hilang kedudukan yang sebenar. Itulah gambaran baik berbeza gambaran Bible dengan Islam. Bezanya di situ. Kemudian orang Yahudi ni, kalau kita tengok kitab Bible yang ada tu, dia ada mengandungi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama tu diterima Yahudi, perjanjian baru dia tak terima. Itu Nabi Isa mana dia terima? Anak zina. Jadi kitab Injil sebahagian tu, perjanjian baru tu mereka tak terima. Tapi yang Kristian ni terima kedua pula. Macam mana dia boleh terima orang yang menganggap begitu, menghina Nabi-Nabi? Penghinaan mereka, kalau sebut dalam Quran, dalam sejarah mereka pun ada sebut Nabi Zakaria, Nabi itu, Nabi ini, mereka bunuh, sampai bunuh. Ayat itulah yang disebutkan dalam Quran, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtul. Sebahagian daripada mereka kamu mendustakan, kamu kata tidak Nabi, kamu kata mereka itu orang jahat macam-macam lagi. Sebahagian daripada mereka kamu bunuh. Itu perangai orang Yahudi. Setelah Allah SWT bagi begitu banyak kelebihan kepada Bani Israel dan mereka menyeleweng begitu jauh teruknya jadinya, Allah SWT tarik nikmat itu. Tidak ada lagi diberikan kepada Bani Israel selepas itu, tapi dipindahkan kepada bangsa Arab, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab mereka tak boleh nak di Arab lagi. Kalau diharapkan kepada mereka, dia ubah. Sehingga kitab Bible yang ada sekarang itu yang diubah.
Jadi dia kata anak Allah. Itulah yang dalam Bible yang ada sekarang. Kemudian itulah yang heboh-hebohkan dulu satu ketika dulu, sekarang ni pun ada lagi. Jadi bolehkah nak sebut nama Allah dalam Bible tu, nak tukar nama daripada God itu kepada Allah? Ada polemik berlaku. Sebenarnya bagi saya tak setuju. Kalau kita ada kuasa, memang kita ada kuasa pun, kena guna kuasa itu. Jangan guna begitu. Sebab kalau Allah dalam Bible yang ada ni, Isa itu anak Tuhan. Bila anak Tuhan, anak Allah lah. Pada secara tidak langsung kita terima Allah tu ada anak. Mana boleh macam tu? Secara tidak langsung, secara halus, kita tak sedar. Setengah orang dia kata apa salahnya kalau God itu ditukarkan kepada Allah? Itu makna dia lebih dekat kepada Islam. Dari satu segi, ya. Tapi dari segi yang lain kita tidak sedar ke berapa banyak dalam dalam Bible itu yang disebutkan Isa itu anak Tuhan. Tuhan mana? Kalau tempat God itu, Lord itu tukarkan dengan Allah, jadi Isa itu anak Allah lah. Jadi kita secara tidak sedar telah mengakui apa yang dipercayai mereka. Itu bahaya. Itu bahaya. Kemudian yang nak tukar tu tukar semua kok. Sebab itu kita nampak ini adalah satu perancangan jahat musuh-musuh Islam. Tukar semua dalam dunia ni, nak tukar begitu. Boleh terima ke pula? Sedangkan tak ada satu tempat pun di dalam Bible tu sebut Allah, nama Allah. Sedangkan kalau kita tengok dalam Quran, berapa banyak Allah, di mana-mana Allah. Sekarang ni kan ada mushaf yang bila ada Allah tu sebut Allah, dia merah kan, berapa banyak. Kita boleh tengok di mana-mana saja, hampir setiap muka surat ada. Itu bezanya. Walaupun dia sebut ada juga Arab, ada juga ini, tapi Allah tu banyak. Itulah nama yang nama yang asasnya. Itu bezanya. Tapi kalau kita terima itu, bermakna satu kekalahan dari segi strategi dakwahnya. Kita ingat kita boleh dakwah orang Kristian dekat dengan Islam. Tidak, semakin jauh. Bermakna secara tidak langsung kita terima akidah mereka itu. Ini satu bahaya yang sangat besar. Al-Qurtubi pula berkata, tujuan hadis ini menyebutkan demikian ialah untuk mengingatkan atau menarik perhatian kepada kesilapan yang telah berlaku kepada orang-orang Kristian tentang Isa dan ibunya. Ia menegaskan bahawa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan bukan juga anak Tuhan. Ibunya pula hamba perempuan Allah, bukan isteri Allah. Ini hadis ni nak mengingatkan tentang kesilapan yang telah berlaku kepada orang-orang Kristian. Jadi sebab itulah dalam ajaran Islam kita kan selalu disebut tentang Nabi kita Muhammad ini, tentang Nabi kita disebutkan sebagai hamba, abd. Kalau dia tu anak Tuhan, takkanlah Tuhan nak memperhambakan anak dia sendiri. Dan hamba itu apakah suatu penghinaan? Tidak, suatu kelebihan. Suatu kelebihan. Tapi ia bukan sebahagian daripada Allah itu. Sebab itulah ketika sebut tentang Isra kan, Isra Mi'raj itu Allah sebut abd untuk Nabi kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi itu siapa? Nabi Muhammad. Hamba je disebut hamba. Hamba itu satu penghormatan di satu segi. Kemudian selain daripada itu, hamba menunjukkan ia bukan anak Tuhan. Dan kalau kita, tapi dalam tasyahud orang-orang mazhab Syafi'i, dia tak baca begitu. Dia tak baca seperti tasyahud Ibnu Mas'ud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu kan. Tapi kalau tasyahud Ibnu Mas'ud yang dipakai dalam mazhab Ahmad, dipakai dalam mazhab Hanafi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, disebut abdu juga. Kenapa? Nak mengingatkan kita takut-takut jadi macam orang yang lepas-lepas.
Yang lepas-lepas itu, semasa dia ada, semua percaya dia sebagai Rasul. Tetapi bila dia tak ada, percaya sebagai Tuhan, habis rosak. Jadi dengan menyebutkan abdu ini, nak menolak fahaman itu. Takut-takut jadi macam tu pula. Takut-takut jadi macam tu pula, macam yang lepas-lepas. Cuma kalau kita perhatikan, memanglah dalam sejarah agama ni, tidak ada satu pun agama yang selamat daripada ancaman syirik. Tak ada satu. Semuanya jadi syirik. Padahal kalau kita kaji-kaji, banyak daripada agama yang ada di dunia ini asalnya tauhid juga. Tetapi pelik, orang yang macam Sri Rama, Krishna yang berkahwin sampai beribu-ribu orang, manusia lah, ada anak, dikatakan Tuhan pula. Buddha manusia jadi Tuhan, semua jadi Tuhan. Yang selamatnya ialah Islam, sesuai dengan ia sebagai agama terakhir. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja yang terpelihara. Yang lain-lain semuanya tidak terpelihara. Tidak terpelihara. Sebagai bukti, saya nampaklah hikmat kenapa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditakdirkan Allah berada dalam masjid. Setelah diperluaskan, asalnya tidak dalam masjid, asalnya rumah dia. Di sekeliling masjid itu ada rumah-rumah. Jadi rumah dia bila kemudian diperluaskan, jadi masuk dalam. Walaupun kubur Nabi itu duduk di dalam, siapa yang sembah kubur? Siapa yang anggap Nabi itu Tuhan? Tak ada. Padahal kalau nak kira, itulah peluang yang paling sesuai lah, paling mudah untuk menyembah Nabi, untuk Nabi itu disembah sebagai Tuhan. Tapi tak ada. Nak ceritanya, ajaran Islam itu begitu meluas dan meresap di dalam jiwa umatnya, sehingga mereka betul-betul menghayati tauhid itu, jaga betul tauhid. Tauhid tetap terpelihara. Jadi sebagai ujian, kalau ada macam tu pun mereka tak sembah juga. Mereka cuba cari macam mana caranya nak menyelamatkan akidah itu, tauhid, sehingga ia terpelihara sampai ke hari ini. Kalau nak tanya dalam dunia ni, manakah satu agama yang membawa ajaran tauhid betul? Tak ada yang lain, tak boleh sebut yang lain. Walaupun banyak mana pun agama dalam dunia ni, tak boleh sebut. Yang boleh sebutnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita disebutkan abduhu, Nabi Isa pun abduhu juga sama. Kalau dengan sebab abduhu itu jadi anak Allah, maka Nabi kita pun anak Allah kan? Siapa kata begitu? Jadi kedudukan yang disebut di dalam hadis ini, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, sama. Bagi kita, ia adalah manusia yang dipilih oleh Allah, seperti mana Nabi kita dan Nabi-Nabi lain juga dipilih oleh Allah. Itulah orang yang dipilih itu dipanggil abdu dan rasulnya. Itu dari segi itu sama. Cuma yang bezanya, dia ni itulah yang jadi ujian tu, fitnah tu. Dia lahir tanpa bapa, itu saja. Tapi manusia ni untuk jadi syirik, tak semestinya ada begitu. Tak semestinya yang pelik macam Nabi Isa tu. Yang lain-lain yang dijadikan Tuhan, dianggap sebagai Tuhan tu, tak ada apa-apa kah? Ada juga, tapi jadi Tuhan juga. Tak boleh kita nak kata dengan sebab itu. Jadi kenapa Allah SWT buat begitu? Tak, untuk jadi syirik ni tidak nanti dia seseorang itu kelahirannya tak apa-apa. Sebab kalau kita tengok dalam dunia ni, yang syirik-syirik, musyrikin yang lain itu, dia anggap Tuhan dia tu ada apa-apa juga. Jadi ada apa-apa. Jadi bila tak ada apa-apa berupa manusia ni, dikaitkan dengan Allah. Itu satu kesilapan.
perempuannya. Hamba perempuan itu maksudnya Maryam. Maryam ni hamba Allah, maknanya orang yang terpilih, manusia biasa, bukan isteri Allah. Jadi mereka tu anggap sampai Maryam ini isteri Allah. Sebab dia nak kata Maryam ni berzina, tak mungkin. Jadi orang yang baik sangat. Jadi yang baik sangat, terpilih sangat tu, dia ni kira-kiranya layak. Itu mengikut fikiran mereka, layak jadi isteri Tuhan lah, pilihan Tuhan. Sesak pula di situ. Sesak pula di situ. Jadi situlah timbul tiga Tuhan. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan isteri. Tapi mengikut satu pendapat yang lain, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus tu Jibril. Jadi tiga Tuhan. Jadi ada perbezaan pula di situ. Ini adalah sikap melampau dalam agama yang telah berlaku kepada ahli kitab, terutamanya golongan Kristian. Di dalam Al-Quran Allah SWT ada berfirman, ini cerita ni yang disebut dalam hadis ni, dia ni rasul, dia ni anak hambanya, kalimahnya, dia ni ruh daripada Allah SWT. Semuanya ini ada di dalam Quran. Semuanya ada dalam Quran. Ini salah satu tanda kita nak tengok sesuatu hadis itu sahih atau tidak. Salah satu cara menilainya, kita kena tengok sama ke tidak dengan apa yang ada dalam Quran. Sebab ini soal akidah. Jawabnya ada. Misalnya dalam ayat, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Misalnya dalam ayat ni, suratul Nisa ni, ayat 171 jelas sebut, sama dengan apa yang disebut dalam hadis. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Jadi ahli kitab yang dimaksudkan di sini, walaupun ahli kitab tu ada dua, sebagaimana yang biasanya diketahui oleh kita, Yahudi dan Nasara, tapi di sini lebih ditumpukan kepada Nasara. Jangan kamu kata terhadap Allah kecuali apa yang benar. Innamal masihu, sesungguhnya Al-Masih itu, yaitu Isa anak Maryam, Rasulullah, adalah Rasulullah. Ia hanya Rasulullah, Rasul Allah. Wa kalimatuh, kalimatuh ada di sini kan? Di sini pun wa kalimatuh alqaha ila Maryam. Di sini pun wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ada di dalam ayat. Kalimah yang disampaikan atau dicampakkan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, di sini pun ada. Wa ruhum minhu, sama. Maknanya lafaz hadis ini betul-betul sama. Sebahagiannya lah, betul-betul sama dengan Quran. Jadi kamu kena beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan kamu kata tiga, Tuhan ini tiga, jangan. Jadi ini merujuk kepada golongan Kristian yang percaya Tuhan itu Tuhan ada tiga. Akidah Trinity yang kita kata, Trinity itu tiga. Jadi itulah kepercayaan mereka, dan ini telah diperbaiki oleh Al-Quran, oleh Islam. Islam baiki. Nabi Isa tak pernah ajar begitu. Tapi sampai perkara asas macam itu pun sudah berubah. Bagaimanalah nak kita percaya dengan yang lain-lain lagi? Yang paling asas, yang paling ditekankan oleh setiap Nabi, jangan sembah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu pun rosak. Mereka tidak dapat jaga. Intahu, berhenti. Tuhan kata berhenti. Khairan lakum, kalau kamu berhenti itu lebih baik kepada kamu. Kalau kamu tak berhenti, mana akibat buruk akan menimpa kamu. Kamu jadi sesat, jadi kafir, dan akan dihukum oleh Allah SWT di akhirat nanti, kekal di dalam neraka. Itu akibatnya.
Sebab itu kena berhenti. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itulah satu, Tuhan satu. Tengok dalam Quran jelas sebenarnya. Kalau dalam Bible tak ada dah, habis dia rosak akidah tauhid itu. Dirosakkan oleh ahli agama sendiri. Ahli kitab ni ahli agama lah, mereka yang merosakkan sendiri. Tapi kalau kita dalam Quran terpelihara dengan baik tentang akidah tauhid. Cuba tengok misalnya, innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu ialah satu, Tuhan yang satu, bukan tiga Tuhan. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Dia tidak perlu kepada anak. Untuk apa nak anak? Untuk apa nak anak? Kalau kita fikir dari segi logik, gunakan akal, yang nak anak tu sebab nak meneruskan zuriat, macam kita ataupun makhluk-makhluk yang lain yang ada anak. Untuk apa? Untuk meneruskan. Kalau kita tak ada anak, berhenti setakat tu. Kalau ada anak, sambung lagi. Kenapa perlu anak? Cuba kita fikir yang perlu pada anak. Berapa ramai manusia ni, dia ada cita-cita. Cita-cita dia kadang-kadang tak tercapai. Jadi dia mengharapkan anak dia tu menyempurnakan, menyambung cita-cita dia. Kan begitu? Ini sifat makhluk yang kurang, tak sempurna. Kalau yang sempurna, dia tidak ada keperluan macam tu. Kenapa? Kalau Tuhan dia tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, nak jadi Tuhan macam mana? Bukan Tuhan lah kalau tidak sempurna. Tuhan-Tuhan ini zat yang sempurna. Tapi bila saja kita terima kata ada anak, dengan sendirinya kita terima dia tu kurang. Sebab cuba kita tengok, mana yang ada anak yang tidak kurang? Dia perlu, memerlukan kepada yang lain. Sedangkan Tuhan, dia tidak ada perlu kepada yang lain. Dia tidak ada memerlukan kepada yang lain. Tetapi semua yang lain memerlukannya. Itu sifat Tuhan. Semua yang lain memerlukannya. Dia tidak memerlukan sesiapa pun. Itulah sifat Tuhan. Sekurang-kurangnya dia nak kepada anak, perlu dah tu. Perlu. Dan kalau dia dikekal, dia sendiri dapat jaga, uruskan dunia ni sampai bila-bila, alam semesta ni dia boleh urus. Untuk apa dia nak anak? Kita tengok raja ke pemerintah ke, dia nak anak untuk menyambung pemerintah dia bila dia mati. Dan kalau Allah tidak mati, untuk apa? Itu dari segi logik agamanya, akidah tauhid itu cukup kuat. Dan ia menggambarkan kesempurnaan Tuhan. Dengan kita terima Tuhan ini banyak, menunjukkan Tuhan itu tidak sempurna. Itu akibatnya. Sebab itulah dalam Quran disebut, yang selalu kita baca dalam surah Ikhlas, lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Sebab kalau kata beranak, dia memerlukan kepada yang lain dengan sendiri. Kalau tidak, untuk apa? Jadi berkongsi pula. Tuhan tak boleh buat sendiri, urus sendiri kan, nak berkongsi tu. Dia tua ke? Dia nyanyuk ke? Dia akan jadi nyanyuk ke? Tidak. Dan kalau tidak semua tu, apa perlunya kepada anak? Itu dari segi logik. Sebab itu kita tak boleh terima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan maha suci Allah daripada mempunyai anak. Sama juga dalam Quran disebut walam yulad, dia tidak diperanakkan. Kalau diperanakkan maknanya dulu dia tak ada. Kalau dia tak ada, siapa yang jaga dunia ni dulu? Yang jaga alam semesta ni dulu? Jadi tak sempurna juga. Dengan sebab itu, Allah itu dia kena sedia. Sifatnya sedia kala, tidak ada permulaan. Kalau yang ada permulaan, itu maknanya tidak sempurna. Sebelum itu siapa yang jaga? Yang sebelum itu siapa yang urus? Dia akan timbul banyak masalah. Sebab itu dalam Qul huwallahu ahad sudah memadai untuk nak bawa mesej tauhid, sudah cukup sebenarnya. Kemudian disebutkan juga kalimah
Kenapa disebut Nabi Isa itu sebagai kalimah Allah? Di sini ada nota 193. Nabi Isa alaihissalam digelarkan sebagai kalimahnya kerana satu, ada beberapa sebabnya. Mengikut ulama, ada beberapa sebab kenapa Nabi Isa itu dikatakan kalimah Allah. Satu, kerana beliau diciptakan dengan kalimah kun. Jadi jadilah, bukannya dengan perantaraan apa seperti manusia biasa. Sebab itu dikatakan kalimah Allah. Jadi pada hal yang lain pun jadi dengan kun juga. Semua yang lain yang jadi dengan perantaraan apa pun dengan kun juga. Tuhan kata jadi, jadilah. Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Tuhan kata jadi, jadilah. Tapi yang ini berbeza daripada yang lain. Tidak mengikut hukum sebab musabab yang biasa. Kalau mengikut hukum sebab dan musabab, dia kena ada lah apa-apa, barulah ada anak. Ni kadang-kadang ada apa-apa pun belum pasti ada anak lagi. Tapi sekurang-kurangnya mengikut hukum sebab biasa, dia kena ada itu. Dia kena ada itu. Dia kena ada bapa. Walaupun tak ada bapa, dia jadi. Dia jadi. Orang zaman dulu dia berasa pelik sangat. Macam mana Nabi Isa dilahir tanpa bapa? Logik dalam Quran disebut Nabi Adam tu macam mana dia ada bapa? Tak ada bapa, tak ada ibu pun boleh Tuhan jadikan. Apa peliknya? Sekurang-kurang jadi ada juga ibu. Tak ada bapa pun ada juga ibu. Ibu dia tu manusia. Dia ada bapa dan ada ibu dia. Ibu dia tu Maryam tu ada bapa manusia dan ada ibu manusia juga. Apa peliknya? Sebab satu pihak tu sudah ada dah benih tu. Yang Nabi Adam itu macam mana? Tak ada bapa, tak ada ibu, boleh lahir, boleh ada, boleh wujud. Jadi Allah Maha berkuasa. Nak menunjukkan kekuasaan dia tu, kadang-kadang dia buat lain daripada yang lain. Yang biasa-biasa ni dia ikatkan dalam hukum sebab dan musabab untuk memudahkan kerja kita. Kalau tidak jadi susah kita. Ni mesti kena begini. Jadi sudah maklum di kalangan kita kena begini, kena begini. Nak anak kena kahwin. Kalau tidak, doa lah macam mana. Tak boleh anak duduk seorang-seorang di. Tak boleh. Berdoa lah ikhlas macam mana. Tak boleh. Bukan cara dia. Itu mengikut hukum sebab musabab yang biasa. Tapi bila kata Allah ni Maha berkuasa, nak menunjukkan kekuasaan dia tu, dia boleh buat. Kadang-kadang dia buat. Benda ni dulu orang tak berapa nampak. Orang tak berapa nampak. Tapi kalau sekarang ni kan, rasa je dengan adanya kemajuan zaman sekarang ni, pertanian dan sebagainya, mudah mungkin. Kalau saya kata misalnya tu yang ibu-ibu ayam ibu ayam telur ya ada bapa kah? Ada bapa kah? Tak ada. Duduk dalam sangkar tu bertelur. Macam mana? Boleh kan? Manusia pun boleh buat. Setakat itu kan. Mana ada ibu saja melalui pemakanan, makanan dia boleh. Itu manusia. Jadi kalau Allah nak buat Nabi Isa ni tanpa bapa, apa peliknya? Apa peliknya? Berapa banyak ayam yang ada ni, ibu saja ada, telur ada. Cuma masalahnya kalau telur tu kalau di apa ni simpan, adakah dia ada anak, itu soal lain lah, cerita lain lah. Tu sekadar telur tu ada, boleh ada lah. Telur tu boleh ada. Yang kedua, mungkin juga dikatakan begitu kerana malaikat Jibril datang membawa berita gembira berupa kalimah tertentu kepada Maryam sebelum beliau mengandung kan Isa alaihissalam. Jadi ceritanya sebelum mengandung tu Allah SWT hantarkan Jibril. Jibril ada kata sesuatu.
yang dikatakan oleh Jibril kepada Maryam itulah dikatakan kalimah. Kalimah itu kalimah Allah, mana Allah suruh dia kata begitu. Bila dia kata begitu, jadilah mengandung Maryam dengan kata begitu saja. Kita tak boleh fikir ini Jibril ni telah menyebabkan Maryam itu jadi mengandung seperti lelaki menyebabkan perempuan jadi mengandung. Bukan begitu. Sebab Jibril ini dia malaikat. Bila kata malaikat, dia tidak lelaki, tidak perempuan. Mana nak tipu soal dia tu telah menyebabkan dia telah masukkan benih dia ke dalam Maryam. Tak mungkin. Sebab dia malaikat. Malaikat bukan manusia. Cuma dalam Quran dia sebut fatamassala laha basharan sawiyya, itu betul. Yang dia datang dalam rupa manusia, dalam rupa lelaki, sehingga Maryam rasa ni kamu siapa? Aku tak kenal, bukan mahram aku, tiba-tiba mari begini. Lalu dia cerita dia ni malaikat utusan Allah, dan disebut sesuatu oleh Jibril. Sesuatu itu sebab itu dikatakan kalimah Allah. Yang disebut oleh Jibril itu diperintah, disuruh oleh Allah, maka jadi mengandunglah dia. Itu sebab dikatakan kalimahnya. Yang ketiga, ramai sekali manusia yang mendapat manfaat daripada pengajaran dan nasihatnya. Kenapa Nabi Isa itu dikatakan kalimah Allah? Kerana ramai sekali manusia mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mendapat pengajaran, mendapat panduan daripada nasihat Nabi Isa itu. Sebab itu dikatakan kalimah Allah. Yakni bukan kalimah syaitan. Kalau kalimah syaitan ini ajaran yang sesat itu, yang salah tu. Ini ajarkan yang baik-baik. Manusia jadi baik, jadi soleh dengan sebab dia. Itu sebab dikatakan kalimah Allah. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, beliau telah dapat bercakap semasa masih bayi dalam buayan dengan berkata, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia telah memberikan kepadaku kitab, yakni Injil, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Itu Nabi Isa bila dia lahir, orang pergilah berjumpa, kata ni macam mana beranak ni, macam mana beranak, mana bapak dia. Timbul kemuskilan lah. Sebab sebagaimana biasa, orang tak boleh terima anak tanpa bapak. Macam-macam lah orang sebut kepada dia. Orang sebut kepada dia ungkit lah, orang sebut makan ummuki baghiyah, misalnya dalam Quran disebutkan, ibu kamu dulu setahu kami bukan orang jahat, orang baik-baik, tak ada buat benda macam ni. Timbul macam nak menuduh dia. Maryam pun susah hati, macam mana nak buat. Dia sudah berpuasa. Puasa dalam syariat itu tak boleh bercakap, senyap. Dia isyarat, fa'asyarat ilaih, dia isyarat kepada anak, tanya dia, budak nak tanya. Mereka kata kita nak kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, macam mana kita nak bercakap budak dalam buayan ini. Terus Nabi Isa pun kata yang dalam buayan, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ni hamba Allah. Daripada situlah kata Isa Abdullah tadi. Inni Abdullah dalam Quran. Aku ni hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab. Padahal dia masih budak lagi, beri kitab bila? Masa tu ke? Tidak. Kemudian bila dia besar jadi Nabi, diberikanlah kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan dia jadikan aku Nabi. Jadi dah. Itu keputusan Allah. Sebelum ada Nabi Isa, Allah telah buat keputusan begitu dah, bahawa akan ada seorang manusia tanpa bapa, akan aku jadikan Nabi. Itu maklum. Jadi sini pun ja'alani nabiyyah, dia sudah sebut. Kalau nak kira atani al-kitab, ja'alani, kedua-dua ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu, sudah bagi dah kalau nak kira. Padahal tak bagi lagi. Kenapa kata sudah? Sebab sudah pasti. Maksud sudah pasti.
Ini adalah keputusan Allah. Bila kata keputusan Allah tak berlaku pun seperti sudah berlaku. Seperti sudah berlaku. Kalau Tuhan takdirkan kita dimati, akan datang sekali-sekali ulang kepada kita, akanlah kepada dia tu sudah tetap dah. Tak boleh nak lari dah. Begitu maksud dia di sini. Jadi yang dikatakan kalimah Allah tu, ucapan Nabi Isa semasa dia dalam buayan itu, itulah kalimah Allah. Ni yang dia sebut ini adalah kalimah Allah. Dari segi perkataan ini wajib dipercayai bahawa Nabi Isa itu adalah kalimah Allah, kena percaya. Dari segi makna dia, apa makna? Kan tadi kita telah bagi di sini beberapa makna. Itu tidak qat'i dalalahnya. Itu dalam istilahnya dipanggil ini Isa itu sebagai kalimah Allah qat'iyul wurud. Adanya di dalam nas adalah qat'i, tidak boleh diragui, tidak boleh dipertikaikan. Dalam Quran ada sebut wa kalimatu, dalam hadis pun ada sebut wa kalimatu, ada sebut. Itu kita tak boleh pertikaikan, kena terima. Isa adalah kalimah Allah. Tapi apa makna kalimah tu? Tidak jelas. Ada beberapa makna, tidak satu maknanya. Mungkin begini, tak salah kalau kita nak pegang dengan salah satu, tak salah. Sebab dari segi makna dia tu tidak qat'i, tidak qat'i. Mana tidak kata mesti kita pegang macam ni, tak boleh yang lain. Kalau yang lain salah, tidak. Sebab itulah masih ada lagi perbezaan dalam soal ini, dalam soal makna dia tu. Perkataan dia tu betul, waktu kena terima. Benda-benda macam ni lah yang saya selalu sebutkan usul akidah. Kalimah Allah, perkataan itu, kalimah itu termasuk dalam usul akidah, tak boleh dipertikaikan, tak boleh diragui. Tetapi makna dia tu bukan usul akidah, furu' akidah. Nak faham begini pun boleh begini, sebab masih ada ruang lagi untuk khilaf. Sebab itulah ulama khilaf, boleh khilaf. Kalau dia usul tak boleh khilaf. Inilah menunjukkan furu'. Sebab itu ulama ada kata begini, ada kata begini, mungkin ada lagi yang sebut macam lain lagi. Ini mana perkataan itu dia mengandungi, boleh mengandungi beberapa makna seperti yang disebutkan tadi. Wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Apa makna ruh daripadanya? Jadi ruh Nabi Isa itu ruh daripada Allah. Ruh Allah kau sebahagian daripada Allah kau? Kalau kata macam tu salah. Sama ada jasad dia tu sebahagian daripada jasad Allah pun salah. Atau ruh dia tu sebahagian daripada ruh Allah, salah juga. Maknanya apa yang ada pada Nabi Isa misalnya, tubuh dia tu sebahagian daripada Allah, sebahagian dengan arti anak dia, salah. Sebahagian yang bukan anak tapi terpisah daripada dia, salah juga. Sebahagian dengan arti Allah masuk dalam dia, hulul, dipanggil hulul, Allah masuk dalam tubuh dia, salah juga. Tak boleh percaya. Ini orang kafir, orang musyrikin macam-macam cara dia. Dia kata yang kita sembah benda ni bukan Allah, tapi Allah menjelma dalam benda, Allah masuk dalam benda. Salah, tak boleh macam tu. Semua salah. Ruhum minhu, ruh daripadanya, ruh yang ada pada dia tu daripada Allah. Seperti mana ruh kita daripada Allah. Ruh kita ni daripada Allah juga. Yang ni Allah yang buat. Puncanya daripada Allah, bukan sebahagian daripada tubuh atau zat Allah. Tak ada. Silap kalau faham begitu. Ini adalah sebahagian daripada kejadiannya. Cuma disebut secara khusus sebab dia berbeza daripada orang lain, tanpa bapa. Tanpa bapa, jadi disebutkan ruh daripada Allah. Bukan makna sebahagian daripada Allah, tidak, salah. Ruh yang berpunca daripada kejadian Allah.
seperti orang yang lain-lain, tapi yang lain tu mengikut kaedah biasa, yang ini tidak mengikut kaedah biasa. Seperti kita kata Baitullah, rumah Allah. Jadi rumah yang lain tidak rumah Allah lah. Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tadi dalam ayat tadi disebutkan miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita sendiri milik dia. Rumah kita miliknya. Semua hak dia. Tapi tidak dikata pula rumah kita tu rumah dia. Tapi Baitullah, Kaabah tu dikatakan Baitullah, yakni untuk memuliakan. Nak cerita ada hubungan khusus dari sudut yang lain, berbeza daripada yang lain-lain. Sebab itu disebutkan rumah Allah, untuk memuliakan rumah itu. Itu maksudnya. Bukan maksud rumah itu Allah berada di situ. Bukan, kalau kata rumah Allah maksudnya Allah ada di situ, duduk di situ. Tidak. Itu maksudnya nak memuliakan. Rumah itu dibina dengan perintah Allah. Rumah itu kita nak kata dibuat oleh Allah, tidak juga. Yang buatnya manusia. Baiklah, kemudian kita pergi kepada ruh serta ruh daripadanya. Ada nota di situ, terdapat beberapa pendapat ulama tentang kenapa Nabi Isa dikatakan ruh daripada Allah. Satu, menurut Qadhiyah, Nabi Isa AS digelarkan sebagai ruh Allah kerana kejadian beliau ialah dengan cara Jibril AS meniupkan ruh ke dalam baju ibunya dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengaitkan beliau dengannya sebagai memuliakannya. Tiupan itu dinamakan ruh kerana angin itu keluarnya daripada ruh, yakni malaikat Jibril yang bernyawa, yang dipanggil juga ruh. Tanazzalul malaikat war ruh. Ruh maksudnya Jibril. Maknanya kejadian dia tu berkait melalui ruh Jibril. Ada peranan Jibril di situ. Mengikut pendapat ini, Jibril katanya berdasarkan hadis juga meniupkan. Dia tiup, dia rasa, dia tu rasa macam masuk angin gitu ke dalam baju dia, melalui kolar baju dia, rasa masuk gitu. Lalu kemudiannya dia mengandung. Itu sebab dikatakan ruh Allah. Jadi tiupan itu dengan perintah Allah. Allah yang suruh Jibril itu buat begitu. Begitu saja yang ada. Sama sekali tidak ada. Kalau kita nak fikir sendirilah, Jibril itu dah jadi manusia, dia jadi lelaki, dia jadi ada nafsu, kemudian dia tidur sekali dengan Maryam. Sama sekali tak ada macam itu. Sama sekali tak ada macam itu. Sebab itulah disebutkan Maryam ni seorang perempuan, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Dalam ayat tu disebut min ruhina. Wallati ahsanat farjaha, Maryam tu yang cukup menjaga kemaluannya. Mana tak ada melibatkan kemaluan, tak ada. Seperti dalam proses kelahiran ataupun mengandung anak-anak yang lain, tak ada berlaku itu. Allah SWT sendiri mengatakan dia seorang yang sangat menjaga kemaluannya. Jadi tidak ada melalui proses biasa. Cuma Tuhan kata fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan ke dalamnya min ruhina, sebahagian daripada ruh kami. Sebahagian daripada ruh tu macam tadilah. Jangan ingat ruh Allah. Allah telah ambil sebahagiannya, tiupkan ke dalam dia.
Macam kita kata nyawa kita, ambil satu nyawa masuk ke dalam dia. Bukan begitu sama sekali, tidak. Tetapi itu kejadiannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan manusia, dia menghidupkan dengan kuasanya Nabi Isa itu, walaupun dia tidak mempunyai bapa. Yang kedua di sini sebenarnya ada beberapa perkataan yang mahdzuf, yang dibuang. Takdirnya ialah dzu ruhin sadara minhu bighairi tawassutil asli wal maddah. Jadi kalau dalam hadis ke atau dalam Quran sebut waruhum minhu, ruhun minhu tu ini ahli nahwu lah. Ahli nahwu dia kata sebenarnya ada buang sesuatu. Biasalah dalam Quran ini dia pakai bahasa majazul hadfi, buang beberapa perkataan tertentu. Jadi waruhun minhu, misalnya dalam hadis ini ataupun dalam ayat Quran itu pun sama juga. Ruhun ini dzu ruhin, yang sebenarnya ruh itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, mudhafnya mahdzuf. Dzu ruhin yang maksudnya Nabi Isa yang mempunyai ruh. Sadara minhu, ruh tu yang terbit ataupun yang datang, yang lahir, ciptaan Allah yang lahir bukan dengan perantaraan bapa dan benda, yang merupakan asas bagi jisim-jisim lain yang mempunyai ruh. Bukan macam itu. Bukan macam itu caranya. Ruh ini yang ada, misalnya kalau kita nak ada, kena ada tubuh ni, barulah ada ruh tu. Bukan macam itu cara. Bila tak ada tubuh ni, ruh tak boleh melekat lah, tak boleh ada pada tubuh kita, hilanglah dia daripada kita. Bukan begitu cara. Dzu ruhin minhu tu maksudnya sadara minhu, bukan minhu terus begitu. Itu sadara itu antara yang dibuat. Yang ketiga, Nabi Isa dikatakan ruh kerana orang mati boleh hidup kembali dengan katanya qum biiznillah. Boleh hidup, orang mati boleh hidup dengan dia kata qum biiznillah. Sebab itu dikatakan ruh daripada Allah. Sebab dalam hidupnya ada beberapa orang yang dia hidupkan setelah mati. Ini yang dikatakan pelik tu, sebagai mukjizat. Jadi ruh hidup tu orang tu datangnya daripada Allah, bukan daripada dia sendiri sebagai Tuhan. Tidak. Itu dengan diizinkan oleh Allah. Yang keempat, hati-hati yang mati bertukar menjadi hidup apabila beriman dan mendapat hidayah hasil dakwah dan seruan baginda alaihi salam. Jadi ruh itu maksudnya hati yang mati jadi hidup. Itu maksud ruh daripada Allah. Kalau tidak boleh berlaku gitu. Mana-mana yang dapat hidayah ni kan daripada Allah SWT. Jadi begitulah juga dengan orang-orang yang ikut Nabi Isa tu, jadi hatinya hidup dengan izin Allah SWT. Yang kelima dikatakan ruh kerana kejadiannya tidak seperti kejadian manusia lain yang lahir dengan perantaraan bapa. Baginda alaihi salam terjadi dengan kehendak Allah semata-mata. Kerana itulah ia dikatakan ruh daripada Allah. Itu pendapat yang kelima. Yang keenam, sabda Nabi SAW bahawa Nabi Isa adalah ruh daripada Allah juga bermaksud menyatakan Nabi Isa adalah seorang manusia yang mulia di sisi Allah dan hampir serta rapat dengannya. Itu maksud ruh daripada Allah. Sebagaimana kalimah Allah tadi, kita kena percaya. Allah kata kalimah dia, kita terima. Ruh daripadanya, kita terima. Tapi makna dia mana satu? Ada beberapa. Boleh pilih. Tak mesti kita terikat dengan satu. Dari segi wurudnya qat'i, tapi dari segi dalalahnya tidak qat'i. Masih lagi zanni. Sebab itu boleh khilaf. Dan ini termasuk dalam furu' akidah.
furu' akidah. Bahawa ruh tu dengan makna begini, ruh tu dengan makna begini, ruh tu dengan makna ini, furu' masih boleh khilaf lagi. Sebab itulah ada beberapa pendapat ulama. Tapi kalau ada orang menafikan Nabi Isa bukan ruh Allah, itu tak betul. Bukan ruh daripada Allah, itu tak betul, kena tolak, itu salah. Sebab dalam Quran, dalam hadis sebut ruhum minhu, itu kena terima, kena terima. Kemudian mungkin sekali Nabi SAW bersabda bahawa syurga dan neraka itu benar dengan tujuan membebaskan manusia daripada kepercayaan golongan etis dan orang-orang yang tidak percayakan hari kebangkitan semula manusia sesudah kiamat. Jadi itu sebabnya Nabi SAW kata syurga dan neraka itu adalah benar. Ini termasuk dalam akidah juga. Kita kena percaya begitu. Bukan benda ni dongeng, cerita-cerita karut. Tidak. Bahkan ia perlu menjadi akidah kepada seseorang Islam. Orang Islam tu tak kira lah dia asal Islam ke, kena percaya, ataupun dia ni daripada agama lain ke, bila masuk Islam kena terima bahawa itu semua benar. Ini termasuk dalam akidah. Benda ni bukan ada dalam hadis sahaja, tetapi ada juga di dalam Al-Quran, dan ia menjadi usul akidah. Orang yang kata syurga tak ada, syurga ni kesenangan hati, kebahagiaan jiwa saja, selain daripada itu tak ada. Itu tidak Islam. Syurga adalah satu tempat yang memang wujud, seperti mana dunia ni wujud. Kena percaya begitu. Neraka pun begitu juga. Bukan neraka ni kesengsaraan ataupun jiwa lah, berkait dengan jiwa, bukan begitu. Kalau nak kata neraka dunia sekadar begitu je lah, bahasa kiasan sahaja, bukan neraka yang sebenar. Neraka yang sebenar adalah suatu tempat yang memang wujud, tidak dapat dinafikan. Kalau nafi, tidak Islam, tidak Islam. Sebagai kesimpulannya, ada nota 196. Ini adalah sebuah hadis yang amat istimewa. Ia adalah hadis yang paling komprehensif, atau ia termasuk antara hadis-hadis yang paling komprehensif dan tuntas tentang akidah. Rasulullah SAW telah menghimpunkan apa yang boleh mengeluarkan seseorang daripada sekalian agama kufur yang pelbagai rupa dan bentuknya itu. Antara kesimpulan dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, satu, Nabi Isa itu dijadikan tanpa bapa. Itu jelas. Nabi Isa dijadikan tanpa bapa. Kalau orang lain dakwa dia jadi tanpa bapa, itu karut. Ini adalah mukjizat Nabi Isa. Allah kurniakan kepada dia saja. Yang lain mesti ada. Tak usah cakap dah macam mana, mesti ada. Dia betul atau tak betul, itu cerita lain. Kalau dia kata dia tak tahu, mungkin dia tidur matilah tu agaknya. Dia tak ada, dia tak tahu. Tapi yang sebenarnya dia ada melakukan perhubungan dengan lelaki, tapi dia tak sedar, itu cerita lain. Tapi ada juga. Kalau tidak manusia, dia tak nampak orang, tapi dia rasa ada saja. Mungkin jin, mungkin adalah juga, ke mana-mana pun ada. Atau tidak manusia, binatang, kalau tidak ditakdirkan Allah, boleh mengandung, boleh, ada apa juga. Namun tak kata tak ada apa-apa dalam apa bentuk pun tak boleh, tak ada. Sebab ini adalah satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada seorang saja manusia, seorang saja manusia, iaitu Nabi Isa. Yang lain tak boleh kita percaya. Yang lain adalah mengikut hukum sebab dan musabab, biasalah. Yang kedua, Nabi Isa bukan merupakan anak Allah seperti dakwaan orang-orang Kristian. Yang ketiga, Maryam itu ialah hamba Allah, bukan isterinya. Yang keempat, inilah syahadah yang perlu diajarkan kepada seorang Kristian yang ingin memeluk agama Islam.
mengikut setengah ulamanya, kalau orang Kristian nak masuk Islam begini cara syahadah yang perlu diajar ini. Sebab masalahnya dia di situ. Dia percaya Nabi Isa tu anak Allah. Jadi dia kena ada penafian. Sepatutnya dia kena terima Nabi Isa ni macam mana? Sepatutnya beginilah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, syurga itu mempunyai banyak pintu. Masing-masing daripadanya mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Sesetengahnya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang melakukan amalan yang tertentu sahaja. Jadi ada banyak pintu. Setengah-setengah tu orang yang mengamalkan amalan ini saja, dia saja boleh masuk. Tapi mungkin setengah-setengah orang jadi timbul kemuskilan ni. Kalau tidak dapat masuk dalam semua syurga, jadi tak puas hatilah. Adakah tak puas hati pula? Perasaan tak puas hati tu kepada orang yang masuk syurga. Dia duduk dalam syurga ni, dia tengok berapa ramai orang yang masuk situ. Seronok nampak, suka. Sebelum masuk nak suka dah. Dia duduk tengok, tapi dia tak boleh masuk. Tak sedih. Mungkin kemuskilan begitu timbul. Jawabnya, kita jawab secara logik sajalah. Gunakan perasaan, gunakan logik saja. Dia begini, urusan dalam syurga ni pun setengah-setengah tu kita boleh fikir juga. Macam dalam dunia ni lah. Berapa ramai orang tak makan buah durian? Ramai kan? Kepada yang tak suka buah durian tu, memang dia lebih baik lagi tak dapat durian. Bahkan setengah-setengah tu kalau bau durian boleh muntah. Boleh muntah. Tapi bukanlah begitu. Maksud surga tu tidak begitu. Dia tak ada selera. Jadi dia tidak ada rasa tak puas hati ke tidak. Allah SWT buat dia macam tu. Jadi dia tak ada rasa tak puas hati apa. Misalnya kalau kita tanya orang yang tak makan durian, dia rasa tak puas hati? Tak. Dia rasa dia sudah cukup. Jadi dia tidak rasa dia teraniaya ke apa. Tak. Allah SWT boleh buat perasaan manusia tu dalam syurga nanti begitu. Sebagaimana dalam hadis banyak disebutkan orang, sebab itulah dilarang minum arak dalam dunia. Dalam hadis disebut orang yang minum arak dalam dunia, dia tak akan dapat minum arak dalam syurga. Itu dalam hadis sebut. Jadi kalau tak dapat minum, orang lain minum seronok, dia tak dapat. Jadi mungkin dia rasa tak puas hati. Mungkin kemuskilan yang sama juga. Jawabnya macam tadilah. Dia tak ada selera. Tetapi pada hakikatnya arak dalam syurga itu satu kelebihan. Sebagaimana kita dalam dunia ni yang suka sangat buah durian tu, kalau berpuluh-puluh ringgit pun, beratus ringgit pun kita nak makan, kita sanggup bayar. Itu satu keistimewaan sebenarnya. Yang sebenarnya satu kelebihan, satu keistimewaan, satu nikmat kepada umum yang biasa. Tapi kepada dia tak ada rasa. Hakikatnya itu bukan nikmat. Nikmat hakikatnya satu kelebihan. Tapi orang-orang tertentu dia tidak ada rasa, tidak ada selera. Dan dia tidak rasa dia teraniaya. Tidak. Hakikatnya dia kurang hakikatnya. Macam kita kata tadi lah, orang yang tak suka buah durian, hakikatnya bagi kita yang suka sangat buah durian, kita kata dia rugi. Tapi dia tak rasa rugi. Sama juga yang pakai emas, perak dalam dunia, dia tak dapat pakai gelang emas dalam syurga. Jadi orang lelaki, orang perempuan tu memang boleh pakai. Orang perempuan tu, yang lelaki tak dapat dalam syurga nanti macam tu. Jadi yang tak dapat tu, walaupun tak dapat, dia tidaklah rasa teraniaya, kecewa, sedih, tak ada. Sebab kecewa, sedih, teraniaya dalam syurga ni tak ada. Macam mana caranya? Caranya Allah SWT buat dia tu tak ada perasaan lah. Seperti mana Allah buat orang yang tak suka kepada buah tadi, buah durian tadi, tak ada rasa apa-apa. Itu. Yang keenam, banyaknya pintu syurga yang boleh dimasuki oleh seseorang itu mengisyaratkan kepada dia dapat memasukinya dengan mudah dan bebas. Itu maknanya banyak boleh. Nak masuk mana, suka hati dia, boleh. Boleh semua.
Yang ketujuh, Allah SWT berkuasa untuk menjadikan sesuatu tanpa mengikut hukum sebab musabab. Pada hakikatnya setengah-setengah ulama dia bahas tak ada yang tak terikat dengan hukum sebab dan musabab ni. Semua terikat. Cumanya sebab musabab ni dia banyak. Ada sebab yang dekat, ada sebab yang jauh. Sebab yang dekat ada apa? Sebab yang jauh Allah SWT. Dan dia nak, walaupun tak sebab yang dekat tu tak ada, boleh berlaku. Sebab yang dekat apa? Makan, jadi kenyang. Kalau Allah nak bagi kenyang tanpa makan, boleh. Jadi Allah tu tidak sebab apa? Sebab juga. Tapi sebab yang jauh, yang tidak biasa, kita tak terlintas. Tapi kepada orang yang faham agama, dia boleh pergi ke situ. Sebab Allah Maha Kuasa, dia boleh buat. Yang ke-8, agama Kristian itu dahulunya benar, tetapi ia telah menyeleweng, dan agama Islam datang untuk memperbetulkan segala penyelewengan yang telah berlaku itu. Ini satu hakikat. Penyelewengan yang berlaku dalam agama Kristian ini bukan dalam soal kehidupan sahaja, tetapi dalam soal asasnya pun sudah berlaku penyelewengan, iaitu soal akidah. Kita nak tahu ajaran Nabi Isa yang sebenar, tak dapat kita baca Bible, tak dapat dalam Bible, kena baca Quran. Sebab itu Nabi kata orang Kristian ke, dia percaya kepada Nabi Isa ke, dia percaya kepada Nabi Musa, tak akan selesai, tak akan masuk syurga kalau selagi tak percaya kepada dia. Sebab apa? Dengan percaya kepada yang itu, dia nak pegang kepada yang mana? Sudah rosak semua, sudah diselewengkan. Kitab suci dah, kalau kitab suci itu pun sudah tidak terpelihara, sudah diselewengkan, macam mana nak agak yang lain? Mana lagi ada punca? Jadi sebab apa dia kata tak boleh kecuali melalui dia? Sebab di sinilah terletak jaminan untuk manusia itu mendapat panduan hidup yang sebenar, yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang ke-9, ada kalanya manusia tidak dapat menerima sesuatu perkara yang berlaku kerana kedangkalan akalnya. Mungkin juga mereka akan cuba memperbetulkannya supaya ia boleh diterima oleh logik mereka dan sesuai pula dengan selera mereka. Itu sifat manusia. Kadang-kadang dia tak boleh terima lah. Kalau tanpa sebab misalnya, dia tak boleh terima. Dia mesti kata, mesti ada bapak dia. Seperti orang Yahudi katalah. Jadi Nabi Isa tu tak ada bapak, mana boleh? Mesti ada bapak dia. Jadi bapak dia siapa? Mana ibu dia berzina? Dia tuduh begitu. Dia tak pergi kepada kuasa Allah SWT. Allah boleh buat apa saja. Dan kadang-kadang untuk memperbetulkan fahaman dia tu, dia cubalah. Dah sudah dia terima Tuhan itu ada 3, dia akan cubalah perbetulkan supaya orang boleh terima juga yang itu. Itu sifat manusia. Tapi ini sebenarnya kerana kedangkalan dan kerana terpesongnya akidah mereka, boleh terima benda-benda macam itu. Yang ke-10, semua manusia adalah hamba Allah, termasuklah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ke-11, syurga dan neraka memang wujud. Kewujudannya adalah suatu yang benar. U'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Di dalam Quran disebut kalau syurga telah disediakan, Tuhan sudah buat untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang kafir. Setengah-setengah orang macam golongan Mu'tazilah, Islam juga, dia mengaku Islam juga, tapi dia telah menyeleweng jauh. Setengah-setengah tu terkeluar daripada Islam terus. Dia kata Tuhan tak jadi lagi syurga. Nak buat apa syurga? Dah kalau kita tak masuk lagi. Tuhan kan maha kuasa. Kalau selepas manusia dibangkit di mahsyar, selepas itu dalam sekelip mata dia boleh buat semuanya dengan sempurna. Dia boleh guna kun fayakun dia. Kun fayakun, jadilah. Untuk apa kalau buat sekarang? Dia kata gitu. Jadi dia tak terima.
Satunya bercanggah dengan Quran. Berapa banyak dalam Quran telah disebutkan, telah diciptakan, telah disediakan, telah memang sedia. Itu satu, bercanggah dengan Quran. Yang keduanya, berapa banyak dalam hadis, dalam Quran disebutkan bila manusia mati dia masuk dalam syurga. Kalau syurga tu tak ada lagi, nak masuk mana? Cuma yang dalam hadis, dalam Quran sebut manusia tak masuk dalam syurga tu, maksudnya tubuh dia, tubuh kasar dia, dalam rupa yang ada, yang sama-sama kita nanti akan kenal. Walaupun dalam rupanya yang cantik, tapi dia juga kita kenal. Tubuh dia, tapi ruh boleh masuk. Kalau tidak, dalam hadis misalnya, aku tengok Ja'far sedang terbang ke sana kemari, ada sayap dalam syurga. Nabi kata, syurga mana? Kalau syurga itu tak ada lagi. Dua. Yang ketiga, berapa banyak dalam hadis disebutkan kalau kita ucapkan tasbih dan sebagainya, itu menjadi tertanam pokok-pokok dalam syurga. Kita kata subhanallah satu pokok, subhanallah sekali lagi, pokok lain pun. Kalau kita tengok dalam dunia ni, pokok tu kena tanam. Nak jadi pokok ini tersusun rapi, rumah itu, rumah ini, kena manusia buat. Susah. Rahmat Allah, kurniaan Allah kepada kita ialah tak susah. Dengan ucapan-ucapan tertentu saja, apalagi dengan amalan-amalan tertentu, Allah SWT boleh buat. Jadi dia buat tu, dalam hadis sebut tu dibuat, ada benda ni, ada benda ni. Kalau syurga tu tak ada, macam mana? Dia kata tanam, naiklah pokok ini dalam syurga, adalah istana ini untuk dia. Kalau syurga tu sendiri tak ada lagi, nak ada benda tu macam mana? Jadi benda-benda ni semua menolak pendapat-pendapat tadi. Tak benar. Jadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, itulah yang benar, itulah yang kena pegang. Syurga dan neraka telah ada, dan itu adalah suatu yang benar, bukan main-main. Siapa yang buat baik, dia akan dapat syurga, tak ada tempat lain. Sesiapa yang buat jahat, terutamanya syirik, dia akan pergi ke neraka, tak ada tempat lain. Itu kena terima. Bila terima, jadi kena jagalah diri. Jadilah orang yang bertakwa. Yang ke-12, bilangan pintu syurga disebutkan di dalam hadis ini sebanyak 8 kesemua. 8. Ini pintu yang besar lah, yang besar. Ada pun yang dalam-dalam tu banyak lagi pintu, bukan terhad dengan 8. Yang 8 ini pintu yang besar, pintu yang utama, besar. Jadi maksud boleh masuk melalui pintu mana yang dia suka tu, dia bebas. Bebas nak pergi ke mana, nak masuk di mana, bebas, tak ada halangan, sebarang halangan. Itu maksudnya. Jadi untuk masuk dalam syurga dan untuk terjamin keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, manusia bergantung kepada akidah. Ini akidah semua. Akidah. Kalau tak ada akidah, amalan yang dibuat sia-sia saja. Tidak ada asas untuk diletakkan amalan-amalan yang lain. Asas untuk meletakkan segala amalan yang lain baru dikira soleh apabila ada asas akidah yang betul. Kalau tidak, sia-sia saja. Tak ada tapaknya. Hanya ada dalam khayalan saja, dalam plan kita. Buat gambaran bangunan macam ni. Nak letak di mana bangunan? Dia kena ada akidah. Dan akidah yang diterima ialah akidah Islam. Nabi Isa yang dibawa dulu pun Islam juga. Islam yang dibawa oleh Nabi kita maksudnya. Hakikatnya sama juga dengan yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang dahulu. Asasnya ialah tidak ada syirik, dan menerima Nabi di setiap zaman masing-masing. Kena terima itu sebagai Rasulullah. Oleh kerana zaman ini zaman Nabi kita, maka tidak diterima yang lain. Nabi Isa pun kepada orang yang terima, umumnya orang terima. Nabi Isa tu tak mati lagi kan. Itulah ruh minhu tu, pelik. Ruh dia tu pelik. Allah SWT buat juga seperti orang lain juga.
tapi Allah SWT angkat dia naik ke langit. Disebutkan dalam hadis, maka dia selamatlah daripada percubaan bunuh orang-orang Kristian. Bila dia balik nanti, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Dia akan bawa akidah yang sama dengan Nabi kita, dan dia akan patahkan, hancurkan, pecahkan salib-salib yang ada dalam dunia. Itu antara benda yang dia akan buat. Itulah yang disebutkan dalam hadis-hadis. Artinya ajaran dia yang sebenarnya sama juga dengan yang Nabi kita. Tapi kenapa kita tak boleh bersandar kepada dia? Sebab yang dia punya tu sekarang ni sudah rosak, sudah terpesong, sudah diubah, diselewengkan. Sebab itu tak boleh kita bersandar kepada agama Kristian tu sekarang. Bukan agama Nabi Isa yang asal tu berbeza daripada agama kita. Tidak ada beza. Tapi sebab itu tidak dibenarkan kita ikut agama Kristian ataupun yang lain-lain, sebab tidak ada jaminan keterpeliharaannya. Buktinya, perkara asas itu pun sudah selesai. Akidah. Macam mana nak percaya yang lain-lain? Adapun Islam, kalau kita tengok, memang terpelihara semuanya. Bukan akidah saja, syariat juga terpelihara. Itulah yang betul-betul memberi jaminan kepada kita. Jadi hanya setakat itulah hari ini. Habis nota kita pun setakat itulah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ada apa-apa kemuskilan ini? Kalau tak ada, kita setakat itu.